Dr. George H. Roo menumpukan sebahagian besar hidupnya untuk berkhidmat sebagai misionari perubatan di Seoul, Korea Selatan. Dia dan keluarganya tiba di Sunan pada tahun 1929 dan tidak lama kemudian berpindah ke Seoul, di mana dia memegang jawatan sebagai Presiden Hospital Adventist Sunan yang bermula sebagai satu fasiliti dengan 8 katil. Dana yang dikumpul daripada setiap gereja, persembahan Sabat ke-13 dan peruntukan lain dari General Conference telah membolehkan pembinaan sebuah hospital dengan 138 katil pada tahun 1935 yang kini terletak di Seoul, yang kemudiannya menjadi Hospital Adventist Seoul dengan lebih daripada 470 katil. Usaha tanpa jemu oleh Dr. Roo ini telah menarik perhatian Presiden Ri yang mengambil dia sebagai dokter pribadinya. Namun pada tahun 1950, operasi hospital telah dihentikan akibat Perang Korea dan Dr. Roo telah dihantar ke selatan untuk menjaga warga pelarian dan membuka hospital yang baru. Terharu dengan peningkatan bilangan anak yatim, maka dia dan istri membuka sebuah rumah anak yatim. Pada tahun 1954, Presiden Ri menganugerahkan Dr. Roo dengan Pingat Republik Korea, penghormatan awam tertinggi karena berkhidmat pada negara. Ajaibnya, walaupun banyak bangunan yang telah musnah setelah perang berakhir, namun Hospital Seoul kekal berdiri. Kemudian, Dr. Roo mengetahui bahwa seorang pegawai tinggi Korea Utara yang pernah mendapat rawatan daripadanya telah mengarahkan tenteranya untuk tidak memusnahkan bangunan hospital itu semasa serangan berlaku. Semua ini berlaku karena campur tangan Tuhan, kehidupan pengorbanan diri satu keluarga misionari, dan persembahan misionari. Persembahan adalah penting untuk misi sedunia dan tempatan karena ia menyokong pelbagai inisiatif yang tidak boleh dibiayai oleh dana persepuluhan. Contohnya, persepuluhan tidak boleh digunakan untuk membina hospital. Tetapi untuk proyek manakah kita harus menghantar persembahan kita? Oleh karena digerakkan dengan rasa simpati oleh beberapa misionari atau karena satu promosi yang baik, maka sesetengah orang memutuskan untuk menghantar semua persembahan mereka kepada proyek tertentu. Pada masa yang sama, semua bidang lain atau malah gereja tempatan mereka kekal tidak mendapat sokongan. Ada pula yang memberikan semua persembahan mereka di gereja tempatan mereka oleh karena mereka berada di sana, dan dalam hal ini ladang asing dibiarkan tanpa mendapat dana. Ada juga yang lain mengarahkan persembahan mereka untuk proyek misionari yang sangat dipromosikan, manakala proyek yang tidak boleh dipromosikan atas sebab keselamatan, misalnya, tidak mendapat sokongan mereka. Dalam Kisah 1 ayat 8, suruhan misionari Yesus menekankan kepentingan yang sama dalam misi tempatan, serantau, dan antarabangsa. Oleh itu, kita perlu menyokong semua segmen tersebut secara saksama. General Conference telah memperkenalkan Combined Offering Plan pada tahun 2002. Plan ini mengesyorkan para anggota untuk memberikan persembahan yang tidak ditakrifkan untuk menangani ketidakseimbangan dalam pengagihan persembahan. Dalam plan ini, 50 hingga 60% daripada semua persembahan yang tidak ditakrifkan diberikan pada bila-bila masa atau keadaan untuk menyokong misi gereja tempatan, manakala baki 40 hingga 50% akan menyokong semua usaha misionari gereja serantau dan antarabangsa yang lain. Dengan kerap memberikan persembahan yang tidak ditakrifkan di wilayah di mana Combined Offering Plan diamalkan, maka Anda akan menyumbang secara serentak kepada semua segmen misionari dan proyek gereja Adventist di seluruh dunia. Namun, sebagai tambahan kepada persembahan tetap dan sistematik ini, jika ada terkesan untuk memberi lebih untuk misi di luar negara, sila akses laman web yang tertera. Semasa memilih cara untuk mengagihkan persembahan kita, marilah kita meletakkan keinginan kita yang terakhir dan Tuhan yang pertama.